Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani binti Halim dari kelas Pendidikan Islam 1. Yang saya hormati Dr. Nur Hayati dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan cara guru menguruskan bilik darjah yang kondusif bagi mewujudkan pembelajaran bermakna. Saya akan rungkaikan tajuk berkenaan dengan 5 bahagian. Yang pertama, ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah. Yang kedua, strategi membina hubungan positif antara guru dan murid. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Yang keempat, persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dan akhir sekali adalah cara membentuk interaksi di dalam bilik darjah. Kita teruskan dengan ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru untuk menguruskan bilik darjah yang lebih efektif? Yang pertama adalah penghayatan dan amalan nilai, yang mana yang termaktub dalam falsafah pendidikan guru. Guru merupakan ejen perubahan. Oleh itu, guru perlu menunjukkan nilai yang baik seperti sikap penyayang dan membentuk nilai dan sikap murid, serta tidak boleh pilih kasih kerana guru merupakan contoh kepada masyarakat. Yang kedua adalah kompetensi PDP, iaitu guru mengetahui objektif pengajarannya dan merancang pengajaran supaya dapat mencapai objektifnya. Yang kedua adalah pengetahuan yang baik dalam subjek, iaitu mengetahui subjek ataupun bidang yang sukar supaya dapat menumpukan lebih baik. Dan yang ketiga adalah kemahiran pengetahuan pedagogi kandungan, kerana pembelajaran yang baik, yang berkualiti bergantung kepada pedagogi. Dan yang ketiga adalah kualiti peribadi. Kualiti peribadi sangat penting bagi seorang guru kerana guru perlu memiliki peribadi yang baik seperti bersikap mesra dan mempunyai kepercayaan guru terhadap pengajaran dan pembelajarannya supaya murid dapat memahami dengan jelas. Dan yang keempat adalah kompetensi budaya, iaitu masyarakat majmuk. Perpaduan antara masyarakat majmuk dapat dibentuk bermula dengan bilik darjah. Oleh itu, guru perlu membentuk hubungan positif di dalam bilik darjah yang terdiri daripada murid pelbagai bangsa dan budaya, dan memahami, menghormati dan menghargai kepelbagaian budaya yang wujud di dalam kelas. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan strategi membina hubungan positif antara guru dan murid. Yang pertama, guru perlu mengingat nama murid kerana murid akan merasa dihargai dan lebih cepat untuk membina hubungan positif terhadap murid tersebut. Yang kedua adalah menyemai semangat cinta bilik darjah, iaitu menceriakan bilik darjah supaya murid akan lebih seronok untuk belajar. Yang ketiga adalah agihkan tanggungjawab bersama, iaitu memberi peluang kepada murid untuk memegang jawatan di dalam kelas supaya mereka dapat merasa untuk memikul tanggungjawab dan melaksanakan dengan secara bekerjasama. Yang keempat adalah tetapkan jagaan yang realistik, iaitu kenal pasti tahap murid. Guru perlu mengenal pasti tahap murid sebelum menetapkan jagaan tersebut. Dan yang kelima adalah menunjukkan keprihatinan, iaitu prihatin terhadap personaliti dan latar belakang murid, iaitu guru perlu memberi perhatian kepada semua murid dan membentuk pendekatan yang baik supaya murid tidak malu untuk bercerita akan masalah yang dihadapi. Dan akhir sekali adalah masukkan unsur kecindan dalam komunikasi, iaitu bagi menceriakan suasana dan supaya murid tidak berasa tertekan untuk belajar, dan hal ini akan lebih mengeratkan hubungan di antara murid dan guru. Baiklah, kita teruskan kepada pembelajaran bermakna. Sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui apa itu pembelajaran bermakna, yang mana pembelajaran bermakna bermaksud pembelajaran yang efektif, iaitu berkesan. Pembelajaran bermakna terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran interaktif dan murid terlibat secara aktif dan bermakna, iaitu murid terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dilakukan di dalam bilik darjah. Yang kedua, rakan pembelajaran. Guru dan pelajar sebagai rakan pembelajaran
bagi mewujudkan kerjasama antara guru dan murid dalam mencapai objektif. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Menggunakan teknologi digital di dalam bilik darjah untuk memacu, membuka dan nilai tambah terhadap pembelajaran, iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk mengakses teknologi di mana sahaja dan memberi maklum balas melalui teknologi. Dan yang keempat adalah amalan pedagogi, iaitu sentiasa meningkatkan amalan pedagogi dan amalan inovatif, iaitu meningkatkan pengetahuan berkenaan pedagogi di dalam kelas supaya menimbulkan kelas yang lebih efektif serta lebih seronok. Baiklah, saya teruskan lagi pembentangan saya pada hari ini dengan persekitaran pembelajaran yang kondusif, yang mana sangat penting bagi guru untuk menguruskan bilik darjah yang efektif. Yang pertama adalah persekitaran fizikal yang dapat kita lihat. Contohnya, guru memanfaatkan papan kenyataan, pencahayaan, pengudaraan dan perabot yang baik dan memastikan kebersihan ruangan kelas terjaga supaya pengalaman pembelajaran murid akan lebih baik dan berkesan. Yang kedua adalah persekitaran psikososial, iaitu melibatkan hubungan emosi pelajar. Yang pertama adalah suasana kelas merangsang pembelajaran, mewujudkan komunikasi terbuka dan bebas daripada ancaman dan bahaya supaya murid lebih mudah untuk berinteraksi dengan guru. Dan yang ketiga adalah peraturan dan rutin bilik darjah, iaitu guru perlu menggunakan ayat peraturan yang ringkas supaya murid lebih faham dan jelas. Dan yang kedua adalah peraturan yang dihadkan supaya murid tidak berasa keliru. Dan yang ketiga adalah peraturan yang dipersetujui oleh murid supaya murid merasa mereka merupakan sebahagian daripada warga kelas tersebut. Baiklah, isi yang terakhir yang saya akan kemukakan adalah cara membentuk interaksi di dalam kelas supaya dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Yang pertama, guru perlu mempelbagaikan aktiviti pembelajaran. Pembelajaran juga dirancang bagi memupuk minat murid terhadap pembelajaran. Oleh itu, murid dapat menggalakkan penyertaan murid dalam aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan supaya kita dapat mencapai objektif yang termaktub dalam KSKP. Yang kedua adalah menggalakkan pembelajaran dalam kumpulan kecil, iaitu memberi peluang kepada murid untuk bergaul dan terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Oleh itu, murid dapat memainkan peranan masing-masing tanpa ada yang ketinggalan. Dan yang ketiga adalah penyoalan dan pengajaran, yang mana guru tidak digalakkan untuk menjadi penyumbang idea dan terus mengajar tanpa interaksi daripada murid ataupun tanpa soalan daripada murid. Oleh itu, guru perlu memupuk komunikasi dua hala antara guru dan pelajar dengan menggunakan konsep kebat supaya murid dapat merangsang idea tentang pembelajaran di luar kotak. Dan akhir sekali saya sertakan dengan rujukan berkenaan tajuk yang telah saya bentangkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.